sering mendengar setiap waktu dan setiap saat, hari ataupun di mana-mana waktu dan keadaan, ucapkan yaitu keberkatan di dalam kehidupan. Tetapi apakah yang kita faham tentang maksud berkat? Perkataan berkat diambil daripada perkataan barakah, yang membawa maksud bertambah atau berkembang. Mencari keberkatan dalam semua perkara dalam kehidupan adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang dibacakan di awal khutbah tadi membawa maksud, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk sesuatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka usahakan. Keberkatan yang dicari oleh manusia diberi Allah dalam berbagai-bagai bentuk, seperti keberkatan umur, keberkatan amalan, keberkatan di dalam kesihatan, harta benda ataupun anak pinak. Persoalannya bagaimana kita ingin meraih keberkatan di dalam kehidupan, sama ada pada amal perbuatan. Di antaranya, apa yang perlu dilakukan ialah melakukan pekerjaan dengan niat kerana Allah dan untuk meraih pendapatan yang halal, serta boleh membantu kepada perkembangan ekonomi diri dan orang lain. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam melakukan apa jua perkara yang menjadi kewajipan kepada kita, sama ada pada urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga, amanah dan tidak menyalahgunakan kuasa serta harta. Yang keempat, elakkan daripada melakukan perkara-perkara syubhah dan haram. Yang kelima, bersyukur di atas segala nikmat yang diperolehi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hamba-Nya berkaitan amalan, menjemput rezeki dan memperoleh keberkatan melaluinya, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertamanya, melazimkan taqwa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya.
Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda, iaitu limpah kurniaan Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka menyenangi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, mereka yang sentiasa menjaga solat serta mengajak ahli keluarganya menunaikan solat adalah salah satu asbab dipermudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umat mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun, iaitu bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, memperbanyakkan istighfar. Amalan melazimkan istighfar mempunyai kesan terhadap rezeki, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu, dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Yang keempat, memperbanyakkan sedekah. Amalan sedekah juga membantu dalam membuka rezeki seseorang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki, dan di antara hamba-hambanya, dan Ia juga menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Mengambil ibrah daripada Isra' wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang memakan sesuatu yang haram daripada rezeki, daripada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang tidak halal. Nabi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang memakan riba. Maka Nabi melihat satu kelompok manusia yang perutnya sebesar gunung, yang di dalamnya terdapat binatang-binatang yang berbisa. Dan Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka bersedekah dan menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melihat sekelompok manusia yang menanam sesuatu tanaman pada paginya, lalu menuai pada waktu petangnya. Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi mereka yang beramal soleh, tidak kira lelaki ataupun perempuan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal
yang melakukan amal soleh daripada lelaki dan perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين.